Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke dalam rancangan Tanyalah Pakar. Jadi pada hari ini kita akan mengulas berkenaan dengan tajuk hedonisme dalam kalangan remaja di Malaysia. Jadi apakah yang dikatakan dengan hedonisme tersebut? Jom kita tanya pada pakar. Secara ringkas sebenarnya banyak definisi hedonism ni, tapi sebenarnya lebih kurang sama saja. So saya dah point-pointkan 3 point kat bawah tu. Saya bookmark daripada Kamus Dewan edisi keempat lah, Dewan Bahasa edisi keempat, yang mana kita tahu hedonism ni adalah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. So bila sebut hedonism ni memang tak lari daripada perkataan seronok ataupun sesuatu yang mementingkan tentang keseronokan dalam kehidupan dunia sahaja. Hedonism ni dalam bahasa Arab juga ada disebut sebagai mazhab al-mut'ah atau mazhab al-ladah, bermaksud aliran yang menyatakan keseronokan dan kepuasan merupakan tujuan utama dalam kehidupan. Hedonisme dikatakan memberi kesan negatif oleh masyarakat dan boleh menjejaskan usaha remaja untuk menjadi golongan yang berjaya dalam pelbagai bidang. Remaja juga lebih berminat dengan budaya hedonisme. Tapi, apakah faktor yang boleh mempengaruhi remaja? Satu, ada golongan yang salah guna hak asasi manusia, konsep hak asasi manusia, dan juga mendukung kebebasan tanpa batasan. Dan yang kedua, kerana terdapat golongan konservatif yang menolak remaja ni daripada mendekati agama, mendekati budaya yang baik, kerana mereka membuatkan agama tu terlalu susah dan semuanya tak boleh. So oleh kerana itu, banyak juga remaja yang terus menghindari. Kemudian faktor berlaku hedonism. Ini antara soalan yang ditanya oleh pelajar. Apakah faktor yang berlaku hedonism? Antara faktor utama yang saya bawa dalam golongan muda, yang pertama adalah faktor nafsu. Yang kedua adalah faktor globalisasi. Yang ketiga adalah media massa. Yang keempat adalah keluarga dan rakan lah. Yang pertama sekali ialah pengaruh media massa. Wujudnya pelbagai pusat hiburan dan pusat perjudian. Runtuhan institusi kekeluargaan. Kalau hedonisme ini memberi kesan negatif kepada masyarakat, pastinya kita akan memerlukan cadangan bagi membanteras isu ini. Ini satu perkara yang penting untuk kita lakukan, dan salah satu caranya adalah untuk memastikan para remaja tahu nilai diri mereka, bahawa mereka itu dapat melakukan perkara-perkara yang penting. Salah satu caranya adalah untuk memastikan mereka melakukan perkara yang mereka minati. Jadi saya ingin mencadangkanlah beberapa langkah yang boleh dibuat oleh remaja itu sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Bagi pihak remaja itu sendiri, cadangan langkah pertama yang mungkin boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan memperkukuhkan pegangan agama. Cara yang kedua ialah menjaga makan minum dan lari daripada persekitaran yang merosakkan diri. Seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan remaja zaman sekarang ini cenderung ke arah budaya hedonisme barat daripada perkara yang lain? Jadi, tanpa kita melengahkan masa, jom kita tanya pakar. Salah satu sebab Netflix. sebab banyak Insta famous, banyak YouTube, semuanya adalah daripada barat. Dan mereka telah membuatkan banyak budaya nampak seperti cool. Remaja, dia akan ada sifat ingin tahu. Dan mereka akan cuba juga tahu. Begitu juga untuk pergi ke kelab malam, untuk pergi buat isap rokok ke. Bagi saya isap rokok tu pun hedonisme. Tapi kebanyakan orang kata, tidak, itu dengan tertiba itu tidak kan. Sebab ramai pula orang tua isap rokok kan. Kerisauan saya yang kedua adalah lebih kepada perkara-perkara seperti addiction. Seperti Netflix, addiction kepada social media yang melampau, addiction kepada sudah tentu dadah dan sebagainya sudah tentu.
Okey, antara faktor yang menyebabkan remaja ni cenderung ke arah hedonisme barat ialah pertama, mungkin mereka kekurangan didikan agama. Dan kedua, perasaan ingin tahu dalam golongan remaja ni sangat tinggi. Dan ketiga, masalah kekeluargaan di latar belakang keluarga mereka. Jika ada faktor dalam setiap apa yang terjadi, semestinya ada kesan yang akan berlaku pada perkara tersebut. Jadi, apakah yang akan berlaku kesan jika perkara ini berlarutan? Sekiranya perkara ini berlarutan dan saya tidak mahu menyalahkan remaja 100%. Saya menyalahkan masyarakat kita sekiranya kita masih nak judgemental, masih nak mengautokratikkan segala pembelajaran. Ya. Ini adalah masa untuk kita semua berdakwah dengan betul, iaitu mengajak secara demokratik dan mengajak dengan kasih sayang. Contohnya, pertama, kesan dia pegangan akidah makin longgar. Kemakmuran negara tergugat. Kenapa? Seruntuh institusi keluarga. Jadi dan akhir sekali hilang jati diri. Ini memang tak boleh cakap apa lah, iaitu akhlak kita lah. Antara kesan yang akan berlaku ialah pertama, mereka lupa matlamat diri dan menjadikan diri mereka tidak berdisiplin. Dan kedua, kadar jenayah di negara kita mungkin akan meningkat. Dan ketiga, mereka jadi tidak menghormati atau menyayangi sesama masyarakat. Jom kita tanya pakar apa cadangan mereka yang boleh mereka kemukakan dalam memastikan perkara ini tidak dapat mempengaruhi remaja di Malaysia. Kepada dia ada banyak layer lah. Ya, kepada remaja, saya amat berharap remaja semua berfikir, cari kekuatan diri sendiri. Di manakah kekuatan anda? InsyaAllah ada. Setiap manusia ada kekuatan. Cari dan juga cuba minta bantuan, cari mentor, kakak ke, ibu ke, ataupun orang yang diminati ke untuk membantu, ya. Dan jangan tinggal perkara-perkara 5 rukun Islam tu, jangan remaja tak adalah buat 5 kan. Yang penting semayang lah tu. Semayang, lepas tu bulan puasa. Yang 3 lagi tu nanti bila berkemampuan. So antara benda yang utama saya rasa agama lah perlu diterapkan. Siapa nak terapkan, semua bahagian lah. Individu, antara solusi individu adalah untuk perbaiki diri dia, untuk lawan nafsu dia. Keluarga, peranan keluarga macam biasa, didikan, dan juga antara benda penting sekarang, keluarga zaman sekarang adalah pengabaian lah. Jadi kena banyak lebihkan masa dan kita ambil peluang PKP ni, semua keluarga dia boleh duduk bersama dan bagi masa untuk anak-anak berfikir macam mana cara nak didik anak dengan baik, tunjuk contoh yang baik dan rakan. Ini ada hadis kan, hadis Nabi SAW yang mana Nabi kata kalau kita berkawan dengan tukang kayu, kita akan dapat bau busuk lah, asap dan juga bau tukang kayu, tukang besi. Kalau kita berkawan dengan orang yang penjual minyak wangi, kita akan dapat bau wangian dia juga. Maknanya kata tempias kawan kita tu akan dapat kat kita. Dan negara peranan dia sangat besar lah, terutamanya cadangan yang boleh dikemukakan ialah pertama, kita boleh mendekati mereka dan mengajak mereka melakukan ke arah kebaikan. Kedua, mungkin kita boleh menggalakkan atau menyokong kepada minat mereka. Dan ketiga, kita boleh menggalakkan mereka fokus ke matlamat hidup supaya mereka tahu tujuan hidup mereka lah. So secara kesimpulannya, saya katakan kat sini saya bawa ayat Al-Quran lagi untuk buktikan bahawa hedonisme ni ada satu budaya ataupun sikap yang negatif ataupun yang salah di sisi agama dan juga di sisi budaya. Surah Al-An'am ayat 32, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu tidakkah kamu berfikir? Itu poin yang pertama. Permainan
yang sia-sia, hiburan yang melalaikan, akhirat yang kekal abadi. Yang kedua surah Al-Qiyamah ayat 20-21 yang mana Allah berfirman, sedalah wahai orang yang lalai, sebenarnya kamu tidak ingatkah kesudahan kamu, bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia, yang mana dunia ini cepat je habis dia, dan kamu tidak menghiraukan bekalan akhirat yang kekal abadi kehidupannya. Kita duk kerja berdasarkan temu bual bersama dengan ketiga-tiga orang yang arif dengan perkara ini, kita dapat simpulkan bahawa hedonisme ini memberi kesan yang baik serta buruk, namun ia bergantung kepada diri masing-masing. Jadi itu sahaja bagi episod kita pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.